Menarik hari ini. Setahun berkhidmat, PM berjaya pimpin kerajaan tanpa risiko. Ahmad Maslan tegas UMNO juga dukung cita-cita Islam. Perdana Menteri akan bincang isu konsert Coldplay dengan Mufti. Tegas kutuk kekejaman Zionis tidak jejaskan pelaburan dari Amerika Syarikat. Negara-negara Islam tolak untuk terima pelarian rakyat Palestin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Netstep News edisi tengah hari Selasa 21 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah figura asing dalam politik Malaysia dan ketokohannya menerajui kepimpinan Kerajaan Persekutuan dalam tempoh setahun lepas terbukti dalam lakar landscape politik baharu dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada prinsip demokrasi. Ahli Parlimen Tambun itu memegang tampuk kuasa pemerintahan tatkala politik tanah air berada dalam ketidaktentuan berikutan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15. Julung kali menyaksikan tiada parti atau gabungan politik yang mendapat jumlah kerusi majoriti bagi membentuk kerajaan. Kebijaksanaan Datuk Seri Anwar yang memimpin Pakatan Harapan berjaya meyakinkan Barisan Nasional dan parti politik gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah untuk bersama-sama menyertai pembentukan kerajaan perpaduan sekaligus membawa kestabilan dan meredakan suhu politik serta melicinkan urusan pentadbiran Putrajaya. Penganalisis politik Mujibu Abu Muiz berkata, dalam tempoh setahun ini, Perdana Menteri ke-10 itu berjaya memimpin kerajaan pusat tanpa tekanan politik keterlaluan maupun isu-isu berisiko yang mengganggu gugat pentadbiran negara. Mewarisi tampuk kepimpinan negara susulan gelora politik pasca Pilihan Raya Umum ke-14 yang menyaksikan negara dipimpin 3 Perdana Menteri berbeza dalam tempoh kurang 4 tahun, pengerusi PH itu awalnya dilihat berhadapan tugas sukar dalam mengemudi kestabilan bahtera kerajaan perpaduan. Ramai pemerhati politik serta penganalisis malahan pemimpin politik sendiri menjadi ahli nujum meramalkan Datuk Seri Anwar bersama barisan jemaah menterinya cuma akan bertahan 3 atau 4 bulan sahaja sebelum tenggelam di badai gelombang hijau yang dibawa Gabungan Pembangkang Perikatan Nasional. Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November 2022, 5 hari selepas PRU 15 sebelum mengumumkan pelantikan 2 timbalan Perdana Menteri serta 28 ahli jemaah menteri dalam kerajaan perpaduan pada 2 Disember. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Kedah, Dr. Jazimin Zakaria menyifatkan Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berjaya membentuk barisan kabinet dengan pengalaman luas dalam aspek pentadbiran. UMNO juga adalah parti yang memperjuangkan Islam seperti mana termaktub dalam perlembagaannya, bukan hanya PAS, kata Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Beliau berkata di bawah kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti, perlembagaan parti itu telah diperkemas dan ditambah baik dengan memasukkan elemen perjuangan Islam. Pada PRK Kemaman, Barisan Nasional mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang akan berdepan pertandingan 1 lawan 1 dengan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang mewakili PAS. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 28 November ini bagi tarikh mengundi awal manakala 2 Disember bagi hari mengundi untuk PRK Kemaman yang perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September lepas membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada PRU 15. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Profesor Madya Dr. Lokman Abdullah berhubung keputusan pembatalan penganjuran konsert Coldplay yang bakal berlangsung esok. Katanya kerajaan sebelum ini meluluskan penganjuran itu kerana Coldplay merupakan antara kumpulan yang menyokong Palestin
Ujarnya beliau akan berbincang dengan Mufti tentang perkara itu kerana ada pelobi-pelobi daripada gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga di pejabatnya. Beliau menjawab soalan tambahan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengenai pendirian kerajaan berhubung penganjuran konsert Coldplay dan semua persembahan konsert lain. Sebelum ini, Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Lokman Abdullah menggesa penganjur membatalkan konsert Coldplay yang dijadualkan berlangsung di Ibu Negara pada Rabu. Katanya band itu menyokong kumpulan lesbian, gay, bisexual dan transgender jelas bertentangan dengan nilai murni serta budaya Malaysia. Dijangkakan seramai 85,000 penonton bakal memenuhi Stadium Nasional Bukit Jalil bagi menyaksikan persembahan band tersohor yang dibarisi Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman dan Will Champion. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian tegas Malaysia mengutuk serangan rejim Zionis Israel ke atas Palestin tidak menjejaskan ekonomi dan pelaburan syarikat asing, khususnya dari Amerika Syarikat. Katanya Malaysia meraih komitmen pelaburan 63 bilion di Amerika Syarikat dalam beberapa pertemuan dua hala yang diadakan di luar sidang mesyuarat pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di San Francisco, Amerika Syarikat. Selain pertemuan dua hala dengan negara lain, beliau menggunakan ruang di APEC untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat antarabangsa. Katanya pelabur utama Amerika Syarikat termasuk Google Incorporate dan Microsoft Incorporate masih memberi keutamaan kepada kestabilan politik dan dasar ekonomi kerajaan yang jelas di sebalik tekanan berterusan Malaysia dan negara Islam lain terhadap Israel. Beliau yang juga Menteri Kewangan menjawab soalan Aminul Huda Hassan mengenai hasil mesyuarat dan jumlah pelaburan ke dalam negara sepanjang lawatan ke Persidangan Mesyuarat ke-30 pemimpin-pemimpin ekonomi bagi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Amerika Syarikat baru-baru ini. Beliau berkata setiap ruang dan peluang di persidangan itu dimanfaatkan sepenuhnya oleh wakil kerajaan termasuk Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz untuk menjelaskan komitmen Malaysia ketika pertemuan dengan pelabur asing yang membawa hasil pelaburan langsung asing berjumlah 63.02 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu Dewan Rakyat bahawa negara-negara Islam di sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam menolak untuk menerima rakyat Palestin. Jelasnya terdapat cadangan untuk negara jiran seperti Jordan dan Mesir untuk mengambil pelarian Palestin yang tidak dipersetujui oleh semua negara OIC. Katanya ia kerana hanya memberikan ruang kepada Israel untuk terus menceroboh dan menakluki Gaza. Apa yang dilakukan UAE kini adalah mengambil rakyat Palestin yang sakit dan parah terutama bayi dan kanak-kanak untuk rawatan di Abu Dhabi dan Dubai. Datuk Seri Anwar menjawab soalan asal daripada Aminul Huda Hassan yang meminta kerajaan menyatakan hasil mesyuarat OIC di Arab Saudi mengenai jenayah dan pembasmian kaum yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Dalam pada itu, Putrajaya kata Datuk Seri Anwar menyambut baik langkah inisiatif keamanan Arab untuk mengambil rakyat Palestin yang cedera teruk akibat pengeboman di Gaza. Dalam pada itu, beliau berkata OIC turut mengambil keputusan bahawa 10 negara Islam utama untuk memikirkan strategi dan memasukkan Menteri Luar dalam keputusan itu untuk bertindak. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.